Assalamualaikum, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jika lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, dalam video kali ini saya nak buat konten tentang satu mitos yang sangat dipercayai oleh kaum Banjar. Jadi mitos yang saya masukkan ni adalah mitos bayi bungkus. Yang konon katanya bayi bungkus ni akan bagi satu kuasa ataupun satu kekebalan kepada bayi itu sendiri. Sebenarnya mitos kali ini di-request oleh salah seorang subscriber. Cuma saya lupalah apa namanya. Dan saya memang tak pernah tahu pun ada mitos yang sebegini. So macam yelah agak terkejut jugalah kan bila kita tak tahu, lepas tu tiba oh ada juga macam gini kan. Jadi terima kasih untuk yang dah request. Terima kasih sebab dah bagi cadangan. At least saya pun macam tahu jugalah, oh ada juga rupanya ilmu-ilmu kekebalan yang sebegini. Jadi macam yang kita tahulah, kalau dalam kandungan ni akan ada satu cecair yang kita panggil air ketuban macam tu kan. So bayi ni dia akan hidup dalam air ketuban tu ataupun dinamakan sebagai cecair amniotik. Jadi cecair ni lah yang akan jadi rumah kepada janin yang belum lahir tu. Biasanya bayi yang dilahirkan mestilah ketubannya akan pecah dulu, lepas tu baru dirahim macam tu lah. Itu macam umum sangat. Tapi tak dinafikan ada juga bayi-bayi yang dilahirkan masih lagi dibalut dengan cecair ketuban tadi. Jadi mengikut statistik, 1/80,000 bayi akan dilahirkan dalam keadaan ni. Jadi memanglah keadaan ni memang sangat jarang untuk dijumpai. Kecuali kalau orang tu memang bersalin secara caesar ataupun secara belah lah kan. Kalau bersalin secara normal, memberan tadi ataupun selaput air ketuban tu dia akan ada kat dalam perut si ibu. Dan katanya memberan ataupun selaput tadi dia akan jadi sebahagian daripada plasenta. Kalau selagi plasenta tu tak dikeluarkan daripada rahim ibu, selagi itulah dia akan ada kat sana. Jadi prosesnya macam lebih kurang macam itulah. Tapi ada beberapa kes pula yang memang jarang sangat berlaku. Memberan tadi dengan air-air ketuban yang kat dalamnya pun dia akan terkeluar bersama-sama dengan bayi. Katanya itu semua keluar melalui saluran kelahiran. Jadi bersalin secara normal pun kemungkinan ada bersalin secara bayi kantung ni. Dan biasanya kalau dah keluar secara bayi kantung tadi, doktor lah yang akan cucuk kantung tu, pecahkan air ketubannya dan keluarkan bayi. Katanya itu semua perlu dilakukan dengan segera. Sebab bayi yang baru lahir tu dia perlu bernafas dan hirup oksigen. Okey, menurut Dr. Amos, iaitu pengarah perbidanan dekat New York, dia cakap kebanyakan bayi yang lahir yang masih lagi dibungkus dalam kantung amniotik biasanya berlaku secara pramatang, kelahiran pramatang. Jadi sebab hal ni jarang-jarang berlaku, so macam adalah setengah doktor ni yang macam berminat untuk buat kajian kan. So bila dia orang buat kajian, dia orang buat pemerhatian, katanya bayi yang pramatang tadi bila nak dilahirkan, dia akan terlahir masih lagi dalam kantung kan. Dan fungsi dia adalah untuk melindungi bayi yang baru lahir tu. Ialah daripada tekanan mekanikal yang katanya terhasil daripada kontraksi rahim yang terlalu kuat. Jadi bila dah ada tekanan daripada rahim tu, mungkinlah akan menjejaskan bayi tadi kan. Ialah sebab katanya bayi yang pramatang tu memang sangat-sangat rapuh ataupun secara fizikalnya tu tak kuat lah. So katanya fenomena bayi yang dibungkus air ketuban ni dia boleh disengajakan ataupun boleh secara tak sengaja. Kelahiran jenis ni boleh disengajakan kalau bayi tu sendiri pramatang, terpaksa dilahirkan secara pramatang. Jadi doktor akan sengaja lahirkan bayi tu, keluarkan bayi tu dalam keadaan air ketubannya lagi. Macam yang saya cakap tadi lah, disengajakan sebab nak protect baby tu, nak protect bayi tu. Komen lain daripada Dr. Brian Jake daripada California. Katanya ada banyak sangat mitos yang berkenaan dengan bayi kantung ni. Dan sepanjang sejarah kelahiran pun, bayi kantung dalam ketuban ni dah dilihat sebagai salah satu perkara yang positif. Ada yang menganggap ianya sebagai satu keberuntungan. Contohnya macam menunjukkan yang anak tu kuat. Dan ada juga yang berfikiran anak tu mempunyai kekuatan yang khas. Cuma tak
ada bukti kukuh yang mengatakan lahir dengan cara ni akan dapat implikasi kepada kesihatan ataupun keselamatan sama ada bagi ibu ataupun bagi bayi itu sendiri. Jadi tak boleh nak cakap lahir je dengan cara ni akan cepat dapat penyakit ke, macam itu tak boleh. Katanya Dr. Brian ni lagi, selagi bayi dan juga ibu tadi dapat rawatan yang sepatutnya, so mereka akan sihat dan akan selamat je. Okey, itu sedikit teori yang kita boleh share kan, dan info-info tu semua macam datang daripada doktor-doktor yang bertauliah lah kan. Cuma dari segi mitos Banjar ni sendiri, diorang ada macam satu kepercayaan tau. Diorang percaya bayi yang lahir dalam kantong ni akan mempunyai satu kekuatan yang khusus ataupun satu kekebalan. Terutama sekali dekat Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Katanya dekat daerah-daerah ni ada satu mitos yang mengatakan bayi yang lahir dengan cara ni akan mempunyai kekebalan yang dibawa daripada rahim. So dekat sana memang diorang sangat percayalah bayi yang lahir dengan cara ni suatu hari nanti, besar nanti, diorang ni akan dapat ilmu kebal. Dengan syarat si ayah ni perlu merobek ataupun mengoyakkan selaput air ketuban tu. Ada syarat-syarat tertentu tau yang diorang ni perlu ikut. Contohnya macam nak mengopek bawang. Contohnya macam nak koyakkan selaput tadi, si ayah yang mesti koyakkannya. Dan koyaknya pun tak boleh nak guna tangan, tak boleh nak guna pisau. Dia kena gunakan mulut dia tau. Kena koyak menggunakan mulut. Macam kan terkena kan air-air ketuban tu. Jadi diorang ni percaya sebelum koyakkan selaput tadi, si ayah ni perlu lapiskan sehelai sirih dekat mulut, barulah pergi gigit selaput ketuban tadi. Dan selaput yang dah dikeluarkan tadi, diorang akan keringkan benda tu dan masukkan dalam satu botol. So diorang akan simpan kemas-kemas lah dekat satu tempat macam tu. Katanya kalau anak tadi dah makin besar, lepas tu ada masalah, macam dia menghadapi kegelisahan ke ataupun apa-apa je lah yang jadi dekat dia, diorang boleh ambil balik selaput tadi yang dah dikeringkan tadi, lepas tu letak dekat pusat dia. Fungsinya tu semacam azimat orang-orang Banjar. Sampaikan kalau dia kena tikam dengan senjata tajam pun, orang tak akan berjaya untuk tikam dia. Maksudnya dia akan ada ilmu kebal macam tu lah. Jadi ilmu kebal yang dimaksudkan ni juga dikenali sebagai Taguh Sat. Korang pernah dengar tak? Taguh Sat, S-A-C-K. Jadi kekebalan ni memang kebal habis lah, kebal habis. Jadi ilmu kebal ni memang betul-betul kebal lah. Kalau kena serang dengan senjata pun memang tak lut. Katanya satu je kelemahan dia, kalau digigit dengan orang-orang yang berkenaan, dan juga dia akan mengalami kesakitan yang sangat teruk. Cuma siapa orang-orang yang berkenaan dekat sini, dia tak sebutkan pula. Mungkin orang-orang yang memang ada ilmu jugalah kot kan. Kalau nak ikutkan kepercayaan masyarakat Banjar ni, diorang percaya objek yang buka selaput bayi tadi akan menjadi objek larangan. Jadi kalau kita nak faham, kalau kita buka selaput tadi menggunakan buluh, kebalan yang ada pada anak tadi dapat dihancurkan dengan buluh juga. Jadi kalau selaput tadi dibuka menggunakan gigi ayahnya, so maksudnya gigi ayah dia lah yang akan menghancurkan kekebalan tu ke sirih yang dia pakai tu. Kan dia letak sirih kan, lepas tu baru gigit. Wallahualam. Jadi sebab itulah setengah daripada diorang beranggapan yang cukup sekadar si ayahnya je yang tahu rahsia, yang tahu selaput tadi dibuka menggunakan apa. Tapi tak semua ibu dan ayah yang lahirkan bayi kantung tadi akan rasa gembira sebab anaknya nanti akan ada ilmu kebal macam tu kan. Tak juga, sebab ada juga setengah ibu bapa ni yang macam bimbang lah. Takutnya anak diorang nanti dah tahu dah yang dia dilahirkan secara bayi kantung, dan beredar pula mitos macam gini dalam masyarakat. Diorang takut kalau anak-anak diorang tu akan bersifat sombong. Ialah akan jadi satu perwatakan yang melampau macam tu. So, sama ada mitos ni masih lagi diamalkan ataupun tidak, itu wallahualam. Mungkin korang yang lebih tahu, bolehlah komen dekat bawah. Mitos ni memang pendek je, dan saya pun tak pasti sama ada sekarang ni masih ada lagi ke orang yang mengamalkan ilmu-ilmu kebal yang macam gini. Maksudnya dah melahirkan anak tu dan diorang nak anaknya tu ada ilmu kebal suatu hari nanti. Kalau macam tu macam anaknya pun tak ada pilihan kan. Tu
itulah. So kalau ada antara korang yang mungkin tahu, ya jiran saya sebenarnya ada tau yang lahir secara bayi kantung dulu, lepas tu sekarang ni dia dah kebal dah. Mungkin kan. So korang boleh lah komen dekat bawah bagi tahu kita orang pun macam nak tahu juga, nak double confirm juga, ya memang ada mitos-mitos yang macam gini masih lagi diamalkan macam tu. Jadi, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. So, macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.